Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Lia Osman bagi mata pelajaran Sejarah Tahun 6. Pada kali ini kita masih lagi berada di bawah tajuk, di bawah unit 5 iaitu Agama dan Kepercayaan di Malaysia, dan kita akan menyentuh tajuk Islam, Agama, Persekutuan dan Rumah Ibadat. Jadi sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada kali ini, cikgu ingin menerangkan standard kandungan yang terlibat bagi tajuk ini, iaitu standard kandungan 11.2 Agama dan Kepercayaan. Standard pembelajarannya 11.2.2 iaitu menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Baiklah, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu berharap murid-murid dapat menjelaskan agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua, menyatakan rumah-rumah ibadat yang terdapat di Malaysia beserta etikanya. Dan yang ketiga, menyatakan kepentingan mempunyai agama dan kepercayaan supaya kehidupan menjadi lebih harmoni. Jadi murid-murid, mari kita teruskan dengan tajuk Islam, Agama, Persekutuan. Okey, murid boleh melihat slide di sebelah ni. Okey, cikgu nak terangkan tentang Islam, Agama, Persekutuan. Apa itu agama persekutuan? Baiklah, Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maka kita patut menghargai kebebasan yang telah diberikan ini dengan sentiasa menghormati pelbagai agama dan kepercayaan yang ada di negara kita. Tidak kira kita agama Islam ataupun kita agama Kristian ataupun kita agama Buddha, kita perlu menghormati agama dan kepercayaan agama yang lain. Boleh murid-murid? Baiklah murid-murid, bagaimanakah agama Islam ini menjadi agama persekutuan negara Malaysia? Mari kita baca sedikit maklumat tentang bagaimana agama Islam ini menjadi agama persekutuan negara kita. Sejak zaman dahulu lagi, iaitu sejak kedatangan Islam di rantau ini, institusi raja dengan Islam adalah sangat rapat. Buktinya termaktub dalam perlembagaan persekutuan, iaitu yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Agama Islam pada peringkat persekutuan, negeri baginda sendiri, negeri yang tidak mempunyai raja, dan wilayah persekutuan. Raja atau sultan dan yang di-Pertuan Besar pula ialah Ketua Agama Islam bagi negeri baginda masing-masing. Tetapi murid-murid, walaupun agama Islam menjadi agama persekutuan, seperti yang cikgu katakan tadi, agama lain tetap boleh diamalkan di negara ini dengan aman dan damai. Buktinya, pembinaan rumah ibadat dan pelaksanaan aktiviti keagamaan juga boleh dilakukan di negara kita dengan bebas. Sebagai menghormati amalan beragama ini, sesetengah sambutan perayaan keagamaan diberi cuti umum. Uniknya Malaysia kan? Saling hormat menghormati, saling bertoleransi dan saling menerima kepelbagaian agama dan kepercayaan agama lain. Hebat kan Malaysia ni? Baik, kita teruskan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu rumah ibadat. Baik, rumah ibadat. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mengamalkan agama dan kepercayaan yang pelbagai. Sebagai satu usaha untuk mewujudkan persefahaman dan perpaduan, kerajaan amat prihatin dengan pembinaan tempat ibadat setiap agama dan kepercayaan.
Tempat ibadat ini juga berperanan untuk menggalakkan penganutnya berhimpun bagi mendengar penerangan tentang ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Murid-murid pernah melihat rumah ibadat di negara kita? Ya, ada banyak kan rumah ibadat di negara kita kerana agama kita, di negara kita mempunyai pelbagai agama. Jadi antara rumah ibadat yang terdapat di negara Malaysia ialah masjid, gereja, kuil, wat, gurdwara dan toko. Setiap rumah ibadat ini mewakili pelbagai agama. Seterusnya, adab di rumah ibadat. Murid-murid, walau di mana sahaja kita pergi, setiap tempat mesti ada peraturan dan adab tertentu. Betul kan? Di sekolah pun kita mempunyai peraturan. Peraturan di pusat sumber, peraturan masuk ke makmal sains dan komputer dan sebagainya. Jadi, mari kita lihat apakah adab yang patut dipatuhi ketika berada di rumah ibadat. Kita mulakan dengan rumah ibadat yang pertama, iaitu rumah ibadat bagi agama Islam, iaitu masjid. Etika semasa berada di masjid: memakai pakaian yang bersih, sopan dan menutup aurat, meninggalkan kasut sebelum memasuki masjid, dan menghormati jemaah yang sedang bersolat. Baik murid-murid, apakah maksud aurat? Aurat bermaksud bahagian tubuh yang tidak boleh kelihatan atau wajib ditutup. Dalam agama Islam terdapat aurat bagi lelaki dan perempuan yang patut dan wajib ditutup. Baiklah murid-murid, seterusnya etika semasa berada di gereja ataupun rumah ibadat bagi penganut beragama Kristian. Pertama, mendengar ucapan padri dengan senyap dan hormat. Yang kedua, memberikan sumbangan ikhlas. Dan yang ketiga, tertib dan bersopan. Kita teruskan dengan rumah ibadat bagi penganut agama Hindu, iaitu kuil. Yang pertama, menanggalkan kasut sebelum masuk ke perkarangan kuil. Yang kedua, membasuh kaki sebelum masuk ke kuil. Dan yang ketiga, memberikan tumpuan semasa sami menjalankan upacara agama. Seterusnya, rumah ibadat bagi penganut agama Buddha, iaitu rumah ibadat yang diberi nama wat. Pertama, memakai pakaian yang sopan. Kedua, menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam wat. Ketiga, memberikan tumpuan ketika beribadat. Seterusnya, rumah ibadat gurdwara, iaitu rumah ibadat bagi penganut agama Sikh. Pertama, menanggalkan kasut semasa masuk ke gurdwara. Kedua, berpakaian sopan dan menutup kepala semasa berada di gurdwara. Dan yang ketiga, melakukan penghormatan kepada buku suci Guru Granth Sahib apabila masuk dan sebelum keluar gurdwara. Seterusnya, etika dan adab ketika berada di tokong, iaitu rumah ibadat bagi penganut beragama Tao. Pertama, memakai pakaian yang sopan. Yang kedua, melakukan upacara pemujaan dan penghormatan mengikut peraturan. Jadi murid-murid, setiap rumah ibadat yang cikgu sebutkan tadi mempunyai adab dan etika yang tertentu. Betul kan? Itu bermaksud setiap agama dan kepercayaan di negara Malaysia ini meminta penganut atau umatnya berkelakuan baik, menjadi manusia yang baik, sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni
serta saling hormat menghormati. Jadi soalan cikgu kepada kamu semua, apakah tindakan yang patut kamu lakukan sebagai menunjukkan kamu menghormati agama dan kepercayaan penganut lain? Apa dia ya? Ya, sudah semestinya hormat. Jangan mengutuk amalan dan kepercayaan mereka. Dengan itu, perpaduan kita akan menjadi lebih utuh. Ingat ya murid-murid, bersatu teguh, bercerai roboh, tidak kira agama, bangsa, kaum dan kepercayaan. Baiklah, cikgu ada satu soalan untuk kamu semua. Kenapa ya pentingnya kita ada agama dan kepercayaan? Kenapa? Murid-murid boleh jawab tak? Ya, mari sini cikgu terangkan kenapa kita semua perlu ada agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, yang pertama, kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam masyarakat. Supaya hidup aman dan sejahtera. Kan? Apabila kita ada pegangan dalam hidup, kita akan hidup dengan tenang dan harmoni. Baiklah, yang seterusnya, menjadi manusia yang baik. Yang ketiga, supaya hidup mempunyai matlamat dan percaya kepada pembalasan. Yang seterusnya, supaya kita saling menghormati dan tidak memandang rendah kepada agama lain. Yang seterusnya, supaya setiap manusia lebih bertanggungjawab. Dan yang terakhir sekali, untuk berlaku adil kepada manusia, alam dan haiwan. Jadi murid-murid, itulah pentingnya kenapa kita semua perlu berpegang kepada agama dan kepercayaan. Kerana setiap agama dan kepercayaan yang ada di Malaysia ini meminta semua umatnya menjadi manusia yang baik, aman sejahtera, hidup bahagia di dalam dunia ini. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai di penghujung slot sejarah bersama dengan cikgu. Jadi bagi menguji kefahaman kamu semua, cikgu berharap murid-murid dapat menjawab soalan kuis yang terdapat di dalam pautan Google Form di bahagian deskripsi di bawah. Cikgu berharap murid-murid semua jelas dengan penerangan cikgu pada kali ini. Jangan lupa menekan butang subscribe dan loceng sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu Lia Osman. Sehingga berjumpa lagi, kita, jaga SOP, jaga kebersihan. Bye-bye.